Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar keluarga Malaysia? Terima kasih menonton kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Alhamdulillah, seperti mana yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, supaya seluruh rakyat Malaysia menyokong dan menyahut seruan keluarga Malaysia. Jadi keluarga Malaysia ini agak istimewa kerana kita nak melihat sokongan dan juga perpaduan itu sebenarnya sama-sama kita letakkan dalam kerangka dan juga di bawah naungan keluarga Malaysia. Jadi pada malam ini Bicara Naratif secara eksklusif saya amat berbesar hati untuk mengalu-alukan tetamu istimewa kita, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri. Selamat datang ke Jabatan Penyiaran dan KKMM, Tan Sri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Tan Sri, hampir dua minggu, lebih 2 minggu rasanya selepas istiadat angkat sumpah dan juga Tan Sri dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia. Setakat ini, bagaimana kalau Tan Sri melihat untuk menerajui KKMM ini, Tan Sri? Ya, Alhamdulillah, walaupun saya kena akui saya perlukan sedikit masa untuk mendapatkan taklimat ataupun briefing daripada kesemua agensi-agensi di bawah kementerian supaya saya lebih familiar dan dapat memahami secara dekat struktur organisasi dan juga peranan berbagai-bagai agensi di bawah kementerian. Walaupun begitu, saya tidak boleh menunggu terlalu lama untuk menyusuri dengan tindakan-tindakan dan juga apa yang boleh diistilahkan sebagai percubaan ataupun usaha untuk merekayasa kementerian supaya menjadi lebih dinamik, lebih berprestasi untuk memenuhi cita rasa dan juga expectation keluarga Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu mula-mula ucapan pertama, ucapan sulungnya, telah menyebutkan bahawasanya kerajaan ini perlulah diberi peluang. Namun begitu, insya-Allah dalam masa yang terdekat rakyat bolehlah membuat penilaian dari segi prestasinya. Tetapi kita sangat committed untuk memastikan segala harapan rakyat kepada kerajaan di saat yang cukup mencabar ini akan ditunai sebaik-baiknya oleh kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka selaku anggota Jemaah Menteri, demikianlah juga saya punya komitmen ataupun iltizam saya, terutama sekali berada di satu kementerian yang saya rasa cukup besar tanggungjawabnya kepada negara dan cukup besar juga harapan rakyat kepada kementerian ini. Maka saya akan cuba sedaya mungkin untuk memastikan rakyat tidak kecewa dengan peranan kita di KKMM ini, insya-Allah. Insya-Allah. Tan Sri, apa yang kita dapat saksikan sekarang ini, negara sudah pun beralih daripada pandemik kepada endemik. Jadi sudah pastinya tugas untuk menyampaikan komunikasi maklumat kepada masyarakat awam itu penting, dan ini tugas yang juga digalas di bahu Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk menyampaikan maklumat itu dari semasa ke semasa. Apa mungkin perancangan yang sedang dan akan dirangka di pihak KKMM dan juga di pihak Tan Sri sendiri untuk melihat kita akan berjaya untuk melaluinya secara bersama, Tan Sri? Saya fikir ini satu perkara yang sangat penting. Kerana dalam soal pengurusan pandemik, kita berdepan dengan situasi yang rakyat rata-rata belum biasa menghadapinya. Orang kata unprecedented. Jadi tidak ada rujukan, tidak ada reference tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian pandemik yang sebesar ini yang melibatkan seluruh dunia menghadapinya perlu ditangani dengan cukup bijaksana, dan kita berhadapan dengan situasi yang uncertain, tidak pasti, terlalu banyak ketidakpastiannya. Namun begitu dia menuntut seluruh rakyat supaya bersama-sama dalam gerakan
menangani pandemik ini. Artinya kalau misalnya rakyat tidak dapat mengikuti ataupun tidak dapat melaksanakan bersama, tidak ada undang-undang yang cukup, tidak ada penguatkuasa yang cukup untuk menguatkuasakannya. Sebab dia sudah menjadi satu pandemik nasional, telah melibatkan kesemua negeri, segenap penjuru tanah air terlibat dengan pandemik ini. Kemudian suasana pandemik itu berbeza dengan apabila situasi telah menjadi endemik. Pandemik artinya penyakit sedang menular dalam satu daerah, satu kawasan. Dia mungkin boleh bersifat sporadik, dia boleh bersifat kluster. Maka Perintah Kawalan Pergerakan PKP dianggapkan sebagai senjata yang paling penting sekali untuk menyekat penularan berlaku. Jadi keseluruhan kehidupan kita dicorakkan oleh suasana ataupun perintah PKP. Dan strateginya adalah untuk memutuskan rantaian supaya penyebaran tidak berlaku. Maka diminimalkan pergerakan. Work from home. Tutup dulu semua aktiviti-aktiviti baik ekonomi, sosial dan sebagainya. Kerana itulah prescription yang boleh dilakukan untuk mengawal suasana pandemik dalam satu-satu kawasan. Namun kita tidak mungkin boleh terus berada dalam suasana kawalan pergerakan. Kerana kehidupan perlu diteruskan, kegiatan ekonomi perlu diteruskan. Dan apabila tempoh terlalu panjang dalam suasana PKP dan kita dapati penularan tetap juga berlaku, lama kelamaan dia tidak lagi bersifat tidak bersifat kluster. Dia mula berada dalam komuniti itu sendiri. Virus telah berada dalam komuniti. Bila virus telah berada dalam komuniti, suasana bergerak ke arah endemik. Artinya kita hidup dalam realiti perlu bersama-sama dengan virus yang sentiasa ada. Dan ini menyebabkan kaedah ataupun kita punya cara hidup akan berubah lagi. Apabila kita telah mula ada vaccination, setiap orang daripada rakyat telah dibina ataupun terbina imuniti diri mereka. Kita merasakan suasana endemik itu boleh kita uruskan. Tetapi cara hidup, cara pergerakan, cara aktiviti akan berbeza lagi. Kita boleh mula membuka kegiatan-kegiatan, namun penguatkuasaan misalnya tidak lagi bergantung kepada undang-undang sahaja. Dia lebih kepada self-discipline. Dia lebih kepada menjaga gaya hidup kita. Dia lebih pada menjaga personal hygiene kita. Dan juga mendisiplinkan diri dalam aktiviti harian. Sebab semua orang bergerak. Mana cukup polis? Mana cukup pegawai kesihatan? Dan penularan tetap berlaku. Cuma apabila program vaccination itu sudah mencapai tahap-tahap tertentu, jangkitan itu tidak semuanya menjadi parah sehingga memerlukan rawatan di hospital. Sebab itu kita ada kategori 1, kategori 2, 3, 4, 5 dalam suasana endemik dan sebagian besar sudah mendapat suntikan. Kategori 1 dan 2 yang mengalami atau kena jangkitan tak ada simptom ataupun ada gejala yang ringan sahaja, maka boleh ada self quarantine di rumah dengan disiplin-disiplin tertentu. Dan sekarang ini 97%, 98% daripada jangkitan yang dikesan adalah dalam kategori 1 dan 2. Tumpuan di bawah suasana endemik ialah untuk melihat berapa banyak rakyat yang berada dalam kategori 3, 4 dan 5. Kerana ini kategori yang memerlukan rawatan di hospital, tidak boleh dirawat sendiri. Jadi dalam suasana itu, cara hidup kita berubah, pengurusan kita berubah, sementara kegiatan mula dijalankan. Kalau kita lihat sekarang aktiviti industri kreatif misalnya, kita sudah berani untuk mengizinkan aktiviti penggambaran dalam studio, penggambaran di luar studio, pawagam boleh dibuka,
kegiatan basking boleh dijalankan dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang lain. Kerana kita bergerak kepada situasi tadi, menerima realiti kita hidup bersama COVID, tetapi kita sendiri kena beransur-ansur mengubah gaya hidup kita bagi memastikan kita tidak menjadi mangsa kepada jangkitan itu. Kalau kita lihat antara misal sebagai contoh ya, kalau dulu PKP saja, sekarang ini mungkin pemakanan kita. Ya. Tak ada orang boleh kawal, kita sendiri kena jaga pemakanan kita. Kita hendaklah sentiasa berada dalam kawasan yang ventilationnya bagus. Itu juga kita sendiri yang kena tentukan. Kalau kita ada rumah, jangan tutup tingkap, buka tingkap supaya berlaku airflow yang baik dan sebagainya. Kita harus meningkatkan pengambilan vitamin yang tertentu. Misalnya banyakkan vitamin C, banyakkan zinc ya. Kerana itu dapat membina imuniti dan ketahanan kita bertambah baik. Sentiasa beriadah supaya sistem pernafasan kita menjadi kuat ya untuk menerima ancaman-ancaman eksternal daripada jangkitan dan sebagainya. Jadi segala-galanya ini perlu diubah suai dan peranan kita, peranan RTM hendaklah memberikan pendidikan ini kepada masyarakat supaya kita membina ketahanan diri pada keluarga Malaysia secara yang menyeluruh untuk kita menghadapi suasana norma baru dalam suasana endemik COVID-19. Bila Tan Sri bercakap pasal beriadah tu, ramai yang melihat laman sosial Tan Sri pagi-pagi dah berjoging, Tan Sri. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah setakat ini selepas saja solat subuh, saya jadikan itu sebagai rutin harian. 1 jam je, tak lama pun. Bukan jogging sebenarnya, berjalan je. Tan Sri, ramai pengikut di media sosial Tan Sri merasakan Tan Sri ini amat mesra dan dekat dengan pengikut-pengikut di media sosial. Saya sempat tadi menjengah untuk melihat laman sosial Tan Sri juga. Ramai yang mengirimkan salam kepada Yang Berhormat Tan Sri dan juga menanti-nantikan apakah dalam perihal ini bagaimana Tan Sri akan lebih banyak lagi menggunakan medium media sosial ini untuk melihat, mendengar masalah rakyat dan juga memahami masalah di peringkat akar umbi yang disuarakan. Sebenarnya media sosial ni bagus. Saya sejak saya menguruskan pasukan bola Kelantan, saya belajar melalui sosial media, iaitu belajar macam mana saya belajar memahami sentimen orang ramai di luar sana. Kadang dia marah ke, dia mengutuk ke, dia benci ke. Dan pada masa sama dia memberi banyak ilham. Walaupun dalam bentuk teguran, walaupun dalam bentuk kritikan, saya rasa dengan kita berinteraksi dengan khalayak, itu kita membuka diri kita kepada pandangan, teguran. Adalah kena maki-maki sikit, kena tu okeylah, tak ada masalah lah kan. Alah, bisa tinggal biasalah ya. Sebab tu saya ada orang komen saya, dia kata mengeja tak betul, ada grammar salah, tak apalah, kadang-kadang saya tweet dah dekat nak tidur, mata dah mengantuk, kadang-kadang dalam kereta, kadang-kadang dalam bilik air. Yang pentingnya kalau saya juga ada perasaan, ada rasa sesuatu dan saya rasa nak share sesuatu, saya akan tweet ataupun saya post di saya punya FB, dan daripada situ saya dapat menyukat reaksi orang ramai. Saya menganggapkan semua yang follow, yang orang kata menyampuk dalam saya punya di wall dan sebagainya macam kawan saya. Jadi kawan bukan semuanya nak memuji saja kan. Ada yang tegur, ada yang sinis, ada juga yang sentiasa istilahnya balon. Tapi saya fikir itu satu suasana yang biasa, dan saya fikir perlu juga kita dengar, jangan tunggu orang puji saja kan. Kalau tidak, kalau orang tunggu puji saja, kita pun hanyut. Jadi kalau kita elok juga dengar macam mana rakyat marah, macam mana perkara mereka tak senangi, tapi pada masa yang sama baiknya pun banyak. Misalnya saya dapat mengetahui susahnya orang banyak melalui sosial media. Saya hari itu siapa tu, basker itu, Fandi tu. Bila dia mengalami kesusahan, itu saya dapat benda tu, dah saya dekat nak tidur dah. Saya buka, saya tengok ada kisah tentang Fandi Baskers. Saya pun cepat-cepat minta pegawai saya tolong carikan nombor telefon dia. Saya dapat nombor telefon dia. Saya pun pertama kali lah saya telefon, saya bercakap dengan dia, tanya apa masalah, kenapa jadi begitu dan sebagainya. Dan selepas itu saya dapatlah
membantu dia sikit-sikit. Jadi berita tu dapat daripada mereka yang membuat posting. Begitu juga dalam banyak kes-kes yang berlaku tentang penjaja-penjaja dulunya di Kuala Lumpur. Dan sekarang pun di KKM pun macam tu juga. Di KKMM bila kita dapat berita di kawasan kampungan orang asli, ada cikgu bertugas di sana, dia menghadapi masalah kerana di situ tidak ada konektiviti yang bagus, dan kita dapatlah ambil tindakan walaupun tempat tu jauh di pendalaman. Jadi social media ni pada saya bagus. Walaupun ialah kita kena kawal lah sikit perasaan kita apabila kena tegur, kena kritik. Tapi kalau kita menyembunyikan diri daripada social media, saya rasa kita terputus hubungan dengan keadaan di luar sana. Nanti kita akan, orang kata, kerugian sebenarnya kerana kita tidak dapat menghubungkan antara diri kita dengan masyarakat di luar sana. Okey. Baik Tan Sri, satu permulaan yang baik untuk kita memulakan bicara naratif pada malam ini. Tan Sri, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali nanti dalam bicara naratif. Ya, bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, kempen Kibar Jalur Gemilang ayuh seluruh keluarga Malaysia kita mengibarkan dan sama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Masih lagi bersama Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Taman Pelenak Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Tan Sri, ramai yang ingin memahami apa sebenarnya maksud di sebalik keluarga Malaysia yang diharapkan ataupun yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana kita sedia maklum, kita hidup dalam masyarakat pelbagai kaum, pelbagai falsafah pemikiran dan sebagainya. Namun apa sebenarnya diharapkan oleh pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Kalau kita perhatikan, istilah keluarga ini antara istilah yang tertua sekali. Kerana manusia itu apabila diwujudkan itu ada Adam dan Hawa. Dan dia di situ seawal-awal kejadian manusia, institusi keluarga terbentuk. Dan daripada situ manusia berkembang. Dan yang dimaksudkan dengan keluarga itu ada nilai-nilai yang tertentu. Ini indahnya ungkapan keluarga Malaysia dalam konteks pengurusan dan pentadbiran negara. Ia bukan soal istilahnya, bukan soal istilah keluarga Malaysia itu. Tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai yang terbit daripada suasana keluarga yang boleh kita terjemahkan dalam kehidupan bernegara. Jadi values itu yang lebih penting daripada soal terminologinya. Okey, apakah antara nilai-nilai yang ada dalam sesebuah keluarga? Satunya misalnya harmoni, bersatu padu, ada rasa kecintaan, keprihatinan antara satu sama lain, keluarga yang mempunyai kerukunan. Jadi kalau kita terjemahkan nilai-nilai itu dalam pengurusan, dalam pengurusan negara, maksud saya, dia menjadikan satu falsafah pengurusan yang sangat besar maknanya kepada nation building. Kita ambil contoh nilai-nilai bersatu padu. Dalam sesebuah keluarga, ada perbezaan antara keluarga yang berpecah belah atau broken family dengan satu keluarga yang dibina dalam suasana bersatu padu, harmonis dan rukun. Maka begitulah juga dalam negara, rakyat mesti bersama disedarkan yang kita ini berada dalam satu keluarga besar, bangsa Malaysia. Maka soal bersatu padu di antara rakyat yang berbagai kaum, berbagai agama, berbagai keturunan, warna kulit dan sebagainya akan memperindahkan, akan enrich, akan menjadikan negara kita walaupun diversified, tetapi dia merupakan satu kekuatan, bukan satu kelemahan. Begitu juga nilai sebuah keluarga itu ada ciri-ciri kecaknaan. Kita sambut Bulan Kebangsaan, Hari Kebangsaan tahun ini dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Prihatin. Sifat prihatin adalah satu sifat keluarga. Kerana biasa dalam keluarga, adik jaga abang, abang jaga adik, anak jaga bapa, bapa dan ibu jaga anak, isteri jaga suami, suami jaga isteri dan sebagainya. Maka kita terjemahkan dalam konteks keluarga Malaysia yang besar supaya ada nilai-nilai yang kita tanam
berasaskan keprihatinan. Kalau satu corporation yang besar, kita dengar pula orang kecil di bawah bermasalah. Ya, katakanlah misalnya anak-anak di luar bandar, anak-anak orang miskin tidak mampu membeli gadget untuk meneruskan pembelajaran di rumah. Ya. Di sini kita ada syarikat telcos misalnya yang membuat untung yang besar masa PKP. Bisnes lain terpaksa tutup, tapi bisnes internet ni, service providers ni, telcos ni, satu-satu antara industri yang masa PKP hasilnya meningkat sampai 20-25%. Maka kalau kita ada kesedaran dari segi corporation, kesedaran dari segi rakyat, maka apa salahnya keuntungan yang banyak itu sebahagiannya kembalikanlah kepada rakyat yang pada masa PKP-nya menderita. Yang ni syarikat glove buat untung banyak. Yang di sini kerugian banyak. Apa salahnya keuntungan itu disalurkan? Itu maknanya kita menghayati budaya keprihatinan. Maka tidaklah jadi kita berada dalam ekonomi kapitalis yang buat untung terus buat untung, yang susah terus susah. Dan itu prinsip itu, sistem nilai itu kita terjemahkan dalam pengurusan negara daripada falsafah keluarga Malaysia. Begitu juga Malaysia itu sendiri. Kalau kita tengok Malaysia itu terpisah. Tak banyak negara, satu negara dipisahkan oleh beribu kilometer lautan. Sabah dan Sarawak itu berada di satu, dari segi geografinya, berada jaraknya jauh sekali daripada semenanjung Tanah Melayu ketika itu. Tetapi kita yang memilih nak membentuk satu keluarga Malaysia. Kalau tidak hanya semenanjung Tanah Melayu saja yang boleh dikatakan agak seragam, walaupun ada orang Kelantan berbeza dengan orang Kedah sikit-sikit, tapi tidak begitu diversified. Tapi kalau kita tengok rakan-rakan kita di Sarawak, itu ada kepelbagaian yang cukup unik dan tersendiri. Kawan-kawan kita di Sabah ada berbagai-bagai etnik dan sosio-budayanya tersendiri. Apabila dilakukan referendum, setelah masa itu hanya Tanah Melayu yang merdeka, rakyat Sabah dan Sarawak sendiri membuat keputusan untuk turut merdeka bersama Tanah Melayu ketika itu untuk membentuk satu keluarga yang lebih besar. Dan sejak daripada tahun 1963, maka kita telah menjadi satu negara, satu keluarga besar Malaysia. Maka penyatuan, kesatuan, perasaan kenegaraan kita yang sama walaupun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Ini juga ada satu nilai dalam konteks keluarga Malaysia. Jadi kita tidak boleh biarkan Sabah ketinggalan ataupun mundur. Kita tidak boleh biarkan Sarawak ke belakang sebab kita satu keluarga. Kalau adik-beradik, takkan satu adik-beradik senang, adik-beradik lain kita nak biarkan begitu saja. Malah pagi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan beberapa negeri yang akan diberikan tumpuan dalam belanjawan yang akan datang untuk mempertingkatkan pembangunan fizikal di negeri-negeri berkenaan, termasuklah Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Antaranya supaya jurang disparity antara negeri-negeri dalam keluarga Malaysia itu dapat dirapatkan. Jadi kalau kita lihat di situ, sistem nilai daripada institusi keluarga yang dilihat satu istilah yang simple, tapi bila kita terjemahkan ke dalam pengurusan negara, dia menjadi satu kekuatan, satu benda yang cukup hebat apabila nilai-nilai kekeluargaan, kecaknaan, solidariti, kerukunan, mengambil berat satu sama lain, patriotik, sayang pada keluarga dan sebagainya, maka nilai-nilai itu dapat kita terapkan bersama demi untuk kebaikan rakyat dan negara kita. Jadi istilah keluarga Malaysia ni pada saya satu istilah yang cukup amat sesuai sekali bagi negara kita dan timingnya pun tepat, almost perfect. Dia datang menjelang Hari Kebangsaan dan dia juga dijelmakan dalam urusan negara di saat kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16
hari bulan September yang akan datang. InsyaAllah, walaupun kita menyambutnya dalam norma baru, tetapi semangat Malaysia dan juga semangat keluarga Malaysia itu akan tetap sama-sama kita zahirkan dan kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang untuk memastikan agar kempen Kibar Jalur Gemilang itu dapat disahut beramai-ramai. Tan Sri, kita nak berehat seketika, semuanya kita kembali dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif bersama Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang Berhormat Tan Sri, kita berasa amat bertuah kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersikap terbuka dalam mendengar pandangan dan juga melihat apa jua komen dan juga pandangan-pandangan yang boleh dikongsikan bersama untuk perubahan negara Malaysia lebih baik. Bagaimana ini boleh diberikan pandangan oleh Yang Berhormat Tan Sri terhadap kesudian dan juga kesediaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam melihat pandangan-pandangan yang berbeza berbanding apa yang ingin digagaskan? Saya sentiasa merasakan negara kita ini bertuah. Bertuah kerana kita didatangkan dengan kepimpinan yang bersesuaian dengan keadaan pada sesuatu masa. Kalau kita perhatikan, kalau dulu sewaktu nak merundingkan dengan pihak Inggeris ke arah kemerdekaan, kita ada golongan daripada golongan aristokrat yang mempunyai latar belakang pendidikan di barat untuk membolehkan proses perundingan dan sebagainya berjalan dengan cara yang agak mudah, ya. Begitulah seterusnya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini, kalau tengok pada latar belakang kehadirannya dalam politik, adalah seorang yang sentiasa terbuka. Dia ada seorang yang mudah disenangi. Pada masa yang sama, dia juga ada seorang yang cukup tegas terhadap sesuatu perkara. Dan beliau adalah seorang yang mempunyai sikap keterbukaan dan boleh mudah, orang kata mudah berkira bicara dengan sesiapa saja. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ditakdirkan untuk memimpin negara atas kepercayaan majoriti ahli-ahli parlimen baru-baru ini, saya mendapati bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memperkenalkan beberapa gaya kepimpinan yang akan membawa keberuntungan yang besar kepada negara dalam suasana yang sekarang ini. Yang pertama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pembawaannya sudah tentu akan dengan mudah sekali mengamalkan dasar yang inklusif sifatnya. Sebab beliau mudah menghubungi dan dihubungi dengan rakan, kawan dan juga lawan, artinya dengan pihak rakan-rakan yang berada daripada berbagai-bagai parti dalam kerajaan. Pada masa yang sama juga beliau mempunyai hubungan dan keterbukaan hatta dengan pihak di luar kerajaan ataupun pembangkang. Dengan itu, saya berkeyakinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan dapat melakukan banyak tindakan-tindakan yang bersifat transformatif. Dan ini satu pendekatan yang sangat penting dalam soal memajukan negara bangsa supaya kita tidak menjadi sebuah bangsa yang rigid ataupun yang statik. Iaitu perkara-perkara yang dah menjadi kelaziman terlalu lama yang mungkin tidak lagi sesuai dengan keadaan-keadaan dan perubahan yang baru, harus ada satu political will yang kuat untuk merubah atau menukar pendekatan itu. Katalah sebagai contoh, kalau dulu dalam negara kita ini seseorang pemimpin, dia bebas untuk menjadi Perdana Menteri berapa lama selagi mana dia dipilih oleh rakyat. Kita tengok sebahagian pada pemimpin kita memegang jawatan berpuluh tahun lamanya kerana sentiasa mendapat kepercayaan rakyat. Nah, kali ini pimpinan kerajaan, pimpinan Perdana Menteri membuat satu tindakan yang transformatif sifatnya untuk menetapkan tempoh bagi seseorang yang menjawat jawatan tertinggi dalam kerajaan, yakni jawatan Perdana Menteri, kepada hanya maksimum 10 tahun misalnya. Begitu juga kita tahu sebelum daripada ini kemelut politik negara kita banyak turut diwarnai oleh
kebebasan ahli-ahli parlimen menukar parti, yang digunakan istilah lompat ataupun tukar parti, yang kita lihat telah menimbulkan berbagai-bagai masalah, termasuklah mewujudkan suasana ketidakstabilan kepada kerajaan itu sendiri. Dan polemik ini sudah pun dibincangkan sekian lama, dan sekarang ini nampaknya ada ketersediaan dari sudut komitmen dan political will yang amat berhormat Perdana Menteri untuk memperkenalkan, seperti mana diumumkan petang tadi, memperkenalkan undang-undang bagi mengekang ataupun menghalang perbuatan lompat parti ataupun bertukar parti, seperti mana yang kita lihat. Jadi banyak lagi langkah-langkah transformatif, termasuklah membuka pintu kepada pihak pembangkang dalam urusan melaksanakan tanggungjawab ahli-ahli parlimen di parlimen, supaya berlaku satu reformasi parlimen untuk kita melihat kepada amalan di negara-negara yang lebih maju tentang bagaimana ahli-ahli parlimen menjalankan tanggungjawab dengan lebih rasa terbuka, dan peranan kerajaan dan pembangkang dioptimumkan untuk membawa kemajuan kepada rakyat secara keseluruhannya. Ini satu migrasi, satu perpindahan daripada politik yang dulunya adalah politik yang bersifat lebih kepada confrontational, block politik ataupun partisan politik. Sekarang ini akan dibudayakan politik yang tidak terlalu partisan sifatnya, kerana cara yang begitu tentunya lebih sesuai dengan keadaan yang berlaku pada masa ini. Jadi antara perkara-perkara, termasuk apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat pada hari ini berasaskan kepada keputusan Jemaah Menteri dalam mesyuarat pagi tadi, saya rasa ia merupakan satu permulaan. Saya berkeyakinan dalam masa terdekat kerajaan akan mengambil beberapa lagi langkah yang bersifat transformatif, yang lazimnya kalau dulunya tidak dilaksanakan. Kerajaan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nampak mempunyai political will, maknanya tanpa sebarang keraguan untuk melakukan sesuatu bagi kebaikan negara. Kebetulan pelaksanaan undi 18 misalnya, yang telah pun dibincangkan sekian lama, kita telah membuat pindaan-pindaan kepada perlembagaan tapi belum dapat dilaksanakan. Sekarang ini diberikan komitmen di mana rakyat seawal umur 18 tahun akan dapat memainkan peranan bersama dalam menentukan pentadbiran dan kepimpinan negara. Jadi kesemua langkah-langkah ini pada saya ada satu milestone yang sangat besar maknanya kepada negara kita, kerana ini akan merubah lanskap politik, akan merubah budaya bagaimana kita menguruskan peranan dan tanggungjawab ahli-ahli parlimen, dan ini kesannya sangat besar sekali kepada kerajaan dan insya-Allah akan membawa kebaikan yang lebih baik. Jadi konsep inclusivity ini saya nampak akan menjadi satu daripada teras ataupun pilar dalam kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. InsyaAllah. Dan itu satu perkara yang penting, kerana kalau tidak, pucuk pimpinan tidak mempunyai political will, sebenarnya tidak mudah nak melakukan semua perkara-perkara ini. Siapa yang nak menghadkan tempoh pada 10 tahun? Kalau boleh 15, kenapa tidak 15? Jadi kenapa nak dihadkan? Atau kenapa nak beri orang muda mengundi? Hadkan pada yang dah ada pun dah tak cukup tangan, orang kata, nak menguruskan. Ataupun kenapa nak membuka pintu kepada pembangkang? Kalau kita dah menang, kita jalanlah. Itu culture lama. Jadi sekarang ini kita berterima kasih kerana political will Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan cara dan pendekatan politik beliau akan mengubah lanskap politik kita ke arah politik yang lebih civil sifatnya, dan politik yang sebegini adalah antara petanda-petanda politik di kalangan negara-negara yang maju. Jadi saya percaya ianya akan disambut
dengan baik oleh rakyat. Dan saya juga percaya ianya bakal disambut dengan orang kata dengan suatu respons yang positif daripada rakan-rakan kita daripada parti pembangkang juga. Saya juga rasa bangga kerana sikap yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri ini nampaknya orang kata bersambut oleh rakan-rakan kita daripada pihak parti pembangkang, dan ini satu permulaan yang sangat baik bagi keluarga Malaysia secara keseluruhannya. Ya, InsyaAllah sudah pastinya political will itu diterjemahkan dalam menjunjung demokrasi dan juga untuk kita membawa kepada keluarga Malaysia yang lebih progresif dan juga pragmatik. Tan Sri, kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Bersua kembali dalam Bicara Naratif untuk sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Malaysia dan juga sambutan Bulan Kebangsaan serta kempen Kibar Jalur Gemilang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerajui jawatankuasa sambutan dan juga penganjuran bagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Bagaimana Tan Sri melihat ini peluang yang terbaik untuk Kementerian Komunikasi dan Multimedia menjalankan fungsi dan tugas untuk kita menyebarkan dan juga memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang keluarga Malaysia dan juga aspirasi Malaysia Prihatin, Tan Sri? Satu perkara yang harus semua orang pahami ialah mencintai negara itu sebahagian daripada fitrah manusia. Sebab manusia biasanya mengasihi ruang lingkup di mana dia berada. Ya. Orang kata di mana tempat bumi dipijak dan langit dijunjung. Sebab itu ada perumpamaan yang menyatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik lagi di negeri sendiri. Itu tanda-tanda patriotism ataupun kecintaan kepada watan. Ya. Dari segi agama juga menyebut hubbul watan minal iman. Sayang kepada watan, sayang kepada tanah air itu sebahagian daripada ciri-ciri iman. Maknanya besarnya makna penghayatan kepada rasa kasih, rasa sayang kepada tanah air, pada negara. Sebab itu, sentimen ini perlu disemarakkan. Perlu dihidupkan daripada satu generasi ke satu generasi. Rasa kecintaan, rasa kebanggaan. Bila kita lihat bendera, bukan soal selai kain dengan warna-warnanya. Tetapi bila kita lihat berkebarnya jalur gemilang, itu akan memperingatkan negara secara keseluruhannya. Daripada situ akan timbul rasa patriotik, yakni kasih ataupun sayang kepada negara sendiri. Apabila ada rasa kasih dan sayang pada negara sendiri, kita akan mula memikirkan apa yang boleh kita lakukan untuk negara. Sebab itu dulu ada ungkapan yang menyatakan janganlah kamu memikirkan apa yang negara boleh berikan kepada kamu, tetapi memikirkan apakah yang boleh kamu sumbangkan kepada negara. Besar sekali, walaupun nampak kelihatan sebagai macam satu retorik, tetapi dia menggambarkan bagaimana rasa kecintaan pada negara itu membawa kepada kita memikul tanggungjawab. Ada yang memikul tanggungjawab dengan mempertahankan negara, dia jadi askar. Dia memikul tanggungjawab negara, dia milih jadi polis. Dia pikul tanggungjawab negara, dia pilih jadi guru, walaupun kena mengajar jauh ke pendalaman. Dia memikul tanggungjawab pada negara, dia menjadi pilot. Dan kesemuanya ini merupakan sebahagian daripada fardu kifayah, yang fardu atas kita semua. Dan apabila semua kita memainkan peranan begitu, maka sejahteralah negara. Terwujudlah negara yang akan dilempahi dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Apabila ada rakyat-rakyatnya yang mensyukuri nikmat lalu memberikan kasih sayang kepada tanah airnya. Jadi kita ni bukan soal perayaan kerana nak ambil cuti tahunan. Ini sesuatu benda yang sangat penting, yang mesti kita sematkan dalam hati sanubari. Kadang-kadang kita bimbang juga. Sekarang ni orang dah tak peduli dah. Tengok bendera tak peduli. Tengok hari cuti
lebih kepada nak bercuti sajalah. Tak ada menanam ataupun sebarang penghayatan kecintaan pada negara. Jadi sebenarnya mencintai negara itu umpama mencintai keluarga sendiri. Sekarang ini keluarga Malaysia. Mencintai negara itu artinya kasih kepada diri sendiri. Jadi kalau semangat itu terlahir, maka kita akan menjadi warga negara yang cukup bertanggungjawab kerana kita sedar negara itu milik kita. Kitalah yang akan sama-sama menjaganya. Kitalah yang akan sama-sama makmurnya. Bukan hanya menjadi peranan kerana dia tu jadi menteri makalah dia jaga negara. Tidak. Ya, yang bekerja kutip sampah pun dia jaga negara. Yang jadi cikgu pun dia jaga negara. Yang tanam padi pun dia jaga negara. Kalau ada menteri sekalipun kata ada orang tanam padi, siapa nak makan nasi macam mana? Betul. Kalau ada orang pangkat besar sekalipun, kalau sampah pun tak dibersihkan, jadi macam mana? Jadi kita ni berada dalam satu keluarga yang besar yang semua orang ada peranan. Dan kita menghormati peranan-peranan walaupun sekecil mana. Sebab tu saya kalau tengok orang gelandangan, saya sedih. Sebab kita kesian dengan keadaan dia kerana dia tak dapat nak menyumbang. Dia bukan dia tak nak menyumbang, dia datang Kuala Lumpur mungkin kerana dia nak bekerja, mungkin nak cari rezeki dan sebagainya. Tiba-tiba dia, orang kata, kehilangan punca kerana tak dapat nak mencapai apa yang dia nak capai. Maka walaupun dia orang kecil, kita mesti selamatkan. Sebab setiap individu tu ada potensinya. Cuma kebetulan dia kurang bernasib baik. Sebab tu kita tengok kalau pelajar mundur, kita kena majukan. Ada kampung tertinggal, kita kena kedepankan. Lepas tu saya kata, dalam konteks kementerian lah, saya kata internet itu adalah hak asasi manusia. Sebab apa? Kalau ada rakyat tidak dapat menikmati sambungan internet, kehidupan dia tidak komplit dah sekarang ini. Pergi ke mana-mana pun orang nak tanya MySejahtera. Kalau tinggal tak ada smartphone, dan kita dah bermasalah nak melakukan kehidupan kita yang biasa. Apalagi dalam urusan-urusan lain sebagai besarnya duk berada dalam tangan kita. Tiba-tiba kampung dia tak ada liputan, tak ada konektiviti. Maka sebahagian daripada keperluan dia, kalau dulu-dulu hak asasi manusia itu makanan, pakaian, tempat berteduh. Tapi kalau tak ada makanan, biasanya orang jiran boleh bagi. Dulu ada orang minta sedekah, bagi beras, ada orang boleh bagi, ada orang boleh tolong. Kalau dia tak ada pakaian pun orang boleh sumbang. Kalau dia tak ada rumah pun biasanya orang boleh tumpangkan. Tapi kalau dia tak ada internet, siapa nak bagi? Siapa nak tolong? Tak ada jalan raya, dia boleh buat jalan raya cara kampung. Dia boleh travel dengan ikut sungai, buat rakit misalnya. Itu infrastruktur lain. Tapi kalau tak ada internet, tak ada siapa boleh tolong. Dan kehidupan dia terjejas. Ini sebagai satu contoh. Jadi, kita mesti semarakkan bila kita menyambut Hari Malaysia kali ini, saya harap penghayatan kepada maksud menyambut Hari Malaysia, Hari Kebangsaan, mesti dihayati, diterapkan. Generasi muda hendaklah diberikan kesedaran, dan inilah kita, negara yang kita wariskan daripada satu generasi ke satu generasi. Dan itu adalah satu perkara yang sangat penting, terutama sekali dalam konteks kita ada hari kita merdeka, 31 Ogos, dan tidak kurang pentingnya kita ada hari Malaysia yang mana terbentuk kita menjadi sebuah negara yang lebih besar dan keluarga yang lebih besar pada tanggal 16 hari bulan September setiap tahun. InsyaAllah, Tan Sri. Di kesempatan ini juga secara ringkas, saya nak mengambil kesempatan untuk kita bercerita tentang setiap tahun kita menanti-nantikan lagu patriotisme yang akan dikumandangkan. Tahun ini kita bertuah kerana berkesempatan mendengar hasil penulisan oleh Yang Berhormat Tan Sri dalam lagu Keluarga Malaysia. Jadi mungkin nak dikongsikan tentang apa sebenarnya yang nak disampaikan dalam penulisan Keluarga Malaysia itu, Tan Sri. Saya dulu memang suka menulis. Waktu saya di sekolah rendah lagi, saya menulis. Dan masa tu hantar ke majalah Dewan Pelajar dan disiarkan di Dewan Pelajar waktu saya di jam 4 lagi. Dan lagu pun ini lagu yang keempat saya tulis lirik, terutama sekali apabila ada sesuatu yang menyentuh perasaan. Jadi kebetulan hari itu lepas mendengar ucapan Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri bila dia sebut istilah Hari Malaysia tu, saya mula terfikirkan dan saya tengok apakah ayat-ayat yang digunakan, apakah perkataan yang digunakan, lalu saya guballah tulis lirik lagu tersebut dan berbincanglah dengan kawan-kawan dalam dunia hiburan yang ada kepakaran sikit dan kemudian bertukar-tukar pandangan, lalu dicipta sebelum saya datang ke kementerian ini sebenarnya secara kebetulannya. Jadi bila berpindah kementerian tu, dia dah menjadi tanggungjawab saya secara langsung lah untuk buat perkara begitu. Jadi itu ialah, kalau lagu tu tak sedap, saya minta maaf lah. Saya bukan pakar, saya belajar dalam bidang perancang bandar. Itu semua lahir daripada minat dan juga saya biasa suka bersyarah. Saya tulis lirik pun macam tulis teks syarahan juga. Menyampaikan apa yang benar kita nak sampai, tapi dalam frasa-frasa yang pendek, tapi cuba membawa makna-makna yang tertentu melalui lagu, melalui melodi. Ramai yang menyukainya, Tan Sri. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini secara eksklusif dalam Bicara Naratif. Sekali lagi, mewakili pihak Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM dan juga pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Perdana Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, bersama secara eksklusif dalam Bicara Naratif pada malam ini. Untuk itu, seperti yang kita kabarkan tadi, kita tinggalkan anda dengan lagu penulisan oleh Tan Sri sendiri, Keluarga Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.